Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang KL City, yang mana Terengganu seri 0-0 dengan KL City dan mendapat mata yang pertama selepas 3 game dalam saingan Liga Super. Namun begitu, Terengganu masih lagi berada di dasar Liga dan juga masih belum menjaringkan apa-apa gol lagi dalam 3 perlawanan Liga Super. Ini menunjukkan yang bahagian serangan pasukan Terengganu memang sangat tumpul dan boleh dikatakan tidak klinikal dalam menjaringkan gol. Dan kalau kita lihat kepada perlawanan semalam, Terengganu dan juga KL City mempunyai peluang-peluang yang bagus dan juga yang baik, tetapi peluang-peluang tersebut gagal di-execute ataupun disudahkan oleh kedua-dua pasukan dengan baiklah, dan juga dibantu oleh kecemerlangan goalkeeper pasukan Terengganu iaitu Rahadi dan juga goalkeeper pasukan KL City Kevin Ray Mendoza dalam melakukan aksi-aksi penyelamatan yang bagus yang membolehkan mereka ataupun membantu kedua-dua pasukan mereka untuk mengekalkan clean sheet pada perlawanan semalam. Jadi kalau kita lihat daripada segi create chances ataupun mencipta peluang, kedua-dua pasukan ada mencipta peluang, tetapi dari segi penyudah masih lagi tumpul, dan KL City ada 1 gol yang dijaringkan tetapi sudah offside oleh Paulo Josue. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara yang saya suka dan perkara yang positif tentang pasukan Terengganu pada perlawanan ini, dan apakah improvement yang berlaku kepada pasukan Terengganu pada perlawanan ini? Okey, perkara pertama yang boleh saya katakan tentang pasukan Terengganu pada perlawanan ini adalah bahagian midfield dan juga bahagian attacking, iaitu di kawasan middle third dan juga final third. Mereka telah berjaya untuk mencipta connection antara kedua-dua bahagian ni untuk saling menyambung antara satu sama lain dan bergerak ketika dalam attacking phase ataupun dalam fasa menyerang lah, yang mana disebabkan itulah kita boleh lihat banyak gerakan-gerakan yang membolehkan penyerang seperti Adisak Kraison menerima bola di dalam D-box pasukan lawan. So banyak peluang-peluang yang dicipta adalah apabila bahagian tengah dan juga bahagian serangan saling untuk menyambung. Mereka tidak lagi disjointed, bermaksud mereka tidak lagi ada gap yang besar yang menyebabkan mereka tak boleh nak supply bola dan pemain serangan tak boleh nak receive ball yang banyak. Mereka dah berjaya selesaikan masalah itulah. Dan kalau kita lihat kepada formation yang diterapkan oleh pasukan Terengganu, mereka bermain dengan 2 pemain di bahagian tengah, iaitu gandingan Pusik dan juga Liridon, yang memberi coverage di bahagian midfield pasukan Terengganu. In term of attacking, kita boleh tengoklah yang Liridon ni boleh dikatakan bergerak agak bebas di dalam padang untuk membantu bahagian tengah dan juga bahagian serangan pasukan Terengganu dalam mencipta gerakan dan juga progress the ball dalam melakukan switch play. Manakala Pusik lebih kepada defend, yang mana dia lebih memberi cover up kepada bahagian defend ataupun center back pasukan Terengganu dan lebih kepada untuk cover bahagian tengah sekiranya pasukan lawan diserang, dan dia juga lebih kepada yang progress the ball daripada bahagian bawah ke bahagian atas. So kedua-dua player ni telah membalancekan gerakan dan juga orang kata apa, peluang-peluang untuk pasukan Terengganu lebih mengawal ball position di bahagian tengah daripada 2 gandingan pemain ni lah, Liridon dan juga Pusik. Dan kalau kita lihat pada masa yang sama, Adisak ataupun Ivan Mahmud yang bermain di bahagian hadapan, salah seorang player ni terutamanya Ivan Mahmud lah, dia akan lebih drop deep ke bawah untuk bermain sebagai hold up player, dan Adisak lebih kepada true number 9, bermaksud Adisak lah yang lebih ke hadapan ketika pasukan Terengganu menyerang, dan juga dia lah yang akan berada dalam position di dalam D-box selaku penyerang utama pasukan Terengganu.
Terengganu. Itu perkara pertama lah yang saya suka, yang mana boleh saya katakan itu adalah improvement yang bagus lah untuk pasukan Terengganu di first half, yang mana mereka berjaya untuk memastikan yang mereka tidak lagi disjointed dalam bahagian tengah dan juga bahagian attacking, dan mereka lebih ada kesinambungan ketika gerakan serangan berlaku. Yang kedua, kalau kita lihat kepada gerakan yang dilakukan oleh pasukan Terengganu ketika first half, Syafiq Ismail dan juga Sony Nordin menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Tetapi dari segi corak permainan yang diterapkan dan ditunjukkan oleh Sony Nordin dan juga Syafiq Ismail, kedua-dua player ni mempunyai corak permainan yang berbeza, yang mana Syafiq Ismail lebih suka untuk penetrate di bahagian wide area dengan kelebihan dan juga technical individu yang baik dari segi kelajuan dan juga lagi dari segi larian-larian yang laju lah di bahagian wide area untuk beat pertahanan pasukan KL City lalu masuk ke dalam kawasan di box. So dia exploit bahagian wide area berbanding dari Sony Nordin. Walaupun Sony Nordin ada kemampuan yang lebih kurang sama daripada Syafiq Ismail untuk exploit bahagian wide area pasukan KL City, tetapi corak permainan yang ditunjukkan oleh Sony Nordin adalah sedikit berbeza, yang mana Sony Nordin ni walaupun dia winger, dia lebih suka untuk masuk ke half space dan dia lebih suka untuk drop deep bagi membantu Pusik dan juga Liridon dalam progress the ball di kawasan half space, dan daripada situlah dia akan push Adisak dan juga Ivan Mahmud untuk naik lebih tinggi untuk berada berhampiran dengan backline pasukan KL City untuk mereka penetrate ruang ataupun kawasan KL City punya kawasan kotak penalti. So Sony Nordin ni lebih kepada dia suka untuk bermain secara team play dan menjadi connector untuk link up antara satu department ke satu department. So dia banyak drop deep sampai ke half space ataupun sampai ke central area untuk dia menyambung dan juga bawa bola lebih ke hadapan dan memberi ruang kepada Ivan Mahmud dan juga Adisak Kraison untuk exploit ataupun masuk menempatkan diri di ruang-ruang kosong ataupun berada di antara center back pasukan KL City lah pada perlawanan semalam. Itu yang kedua yang boleh saya katakan tentang pasukan Terengganu. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Terengganu, mereka punya defend pada perlawanan ni boleh dikatakan beraksi dengan cemerlang, ditambah pula dengan kecemerlangan dari Rahadi Azli lah, yang mana Rahadi untuk game ni dia berani untuk keluar, dan apabila pasukan KL City yang bermain lebih direct dan lebih bermain dengan true ball ke hadapan, dia berani untuk keluar untuk mendapatkan bola dan berani untuk menghalang gerakan-gerakan dalam situasi one-on-one dan berjaya menyelamatkan gawang daripada dibolosi lah dengan percubaan dari Zafri Yahya, dari Hakimi. So boleh saya katakan defense Terengganu pada perlawanan ni walaupun banyak gerakan yang berjaya di-exploit yang dilakukan oleh pasukan KL City berjaya untuk melepasi center back mereka, tetapi overall game boleh dikatakan pasukan Terengganu punya defense bermain dengan baik. Kalau kita tengok back four mereka, Kulmatov dan juga Syarul Nizam berjaya untuk bermain dengan baik. Azam Azmi dan juga Alif Zakaria, mereka daripada segi defense pun berjaya untuk cover bahagian wide area dengan baik, dan dari segi attacking mereka berdua ni banyak naik ke atas tetapi bertindak sebagai inverted fullback, yang mana lebih masuk ke bahagian tengah untuk backup double midfield pasukan Terengganu tadi, Dormagos Pusik dan juga Liridon. So mereka telah memberikan cover up yang bagus lah di bahagian tengah untuk overload, dan dalam masa yang sama ketika attacking pun mereka berjaya untuk membina combination play bersama dengan winger dengan sangat baik. Itu sebab kita tengok untuk fullback pasukan Terengganu ni tak ada masalah lah. Daripada segi attacking or defending mereka dah bagus. Cumanya ada beberapa kelemahan yang boleh kita cerita tentang pasukan Terengganu. Yang pertama, kelemahan pasukan Terengganu pada perlawanan ni adalah daripada segi finishing di bahagian hadapan. Kalau kita lihat dari segi off ball movement, daripada segi cipta peluang, daripada segi gerakan untuk penetrate pertahanan pasukan KL City, Adisak Kraison berjaya memainkan peranan yang penting untuk melakukan off ball movement yang bagus untuk memastikan yang pemain Terengganu boleh buat passing kepada beliau, dan juga untuk pasukan Terengganu mencipta peluang-peluang yang terbaik. Tetapi daripada segi finishing boleh dikatakan pasukan Terengganu masih lagi belum klinikal. So boleh saya katakan kemungkinan ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan. Antaranya kemungkinan Adisak Kraison tak perlu diletakkan sebagai number 9. Mungkin dia boleh untuk diletakkan drop deep untuk
bermain di belakang Ivan Mahmud dan push Ivan Mahmud bermain di bahagian striker. Tetapi untuk Ivan Mahmud pun kita lihat kepada kualiti finishing dia juga agak kurang. Tetapi waktu first half dia banyak melakukan passing-passing yang accurate juga. Cumanya daripada segi movement dia senang dibaca, dan kekurangan daripada Ivan Mahmud ni adalah daripada segi untuk dia menyesuaikan diri dalam keadaan ketika menyerang. Ada satu gerakan yang dicipta oleh pasukan Terengganu yang mana Sony Nordin dah open bola ke hadapan. Kalau Ivan Mahmud dia turn body dia untuk ke hadapan, dia ada space yang banyak untuk melakukan percubaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ivan Mahmud, dia hold ball tu, dia pusing belakang, dia passing balik kan. Padahal kalau dia pergi depan dah boleh untuk dia score, ataupun dia turn je bola tu, dia boleh shoot dah kan. Jadi benda tu yang menyebabkan Ivan Mahmud tak boleh nak buat apa-apa. So memang bahagian attacking ni memang nampak lah perubahan ataupun nampak permasalahan yang ketara untuk pasukan Terengganu. Itu perkara yang pertama lah yang kita boleh katakan. Dan juga perkara yang kedua, kita kena faham yang banyak gerakan daripada pasukan Terengganu, mereka tak banyak exploit daripada kawasan wide area untuk bermain dengan crossing ataupun cutback. Apa yang boleh saya katakan, perebutan bola di udara ataupun area duel. Boleh dikatakan walaupun ada player yang tinggi seperti Ivan Mahmud, tetapi nampaknya contribution Ivan Mahmud dalam area duel masih lagi boleh dipersoalkan. Apabila kalau kita lihat banyak perebutan di bola udara ataupun bola tinggi, Ivan Mahmud gagal untuk memenangi bola tersebut lah. So ada ketinggian dan fizikal sahaja, tetapi daripada segi untuk menang area duel tak mampu. So benda tu juga adalah kelemahan lah dari segi finishing. Tu sebab kita boleh kata kemungkinan itu antara faktor kenapa Terengganu masih lagi overload di bahagian tengah dan cuba untuk create peluang di bahagian tengah berbanding untuk exploit bahagian wide area dengan bermain secara crossing. Dan daripada segi situasi set pieces pun kita boleh nampak sama ada corner ataupun free kick, pasukan Terengganu lebih suka untuk direct free kick untuk melakukan percubaan berbanding untuk bermain as a target ataupun menggunakan target man pemain mereka yang tinggi untuk header. So permasalahan ni bukan benda yang baru. Dari beberapa season lepas lagi Terengganu memang masalah daripada segi set pieces. Dan yang terakhir apa yang boleh saya katakan tentang Terengganu adalah daripada segi mereka punya defense. Untuk game ni boleh saya katakan defense pasukan Terengganu hampir-hampir membuat kesilapan yang mana banyak kali juga mereka terekspos. Tapi nasib baiklah mereka ada recovery yang bagus. Mereka berjaya tutup balik ruang, dan juga disebabkan kecemerlangan goalkeeper, mereka berjaya untuk selamat daripada dibolosi. Dan kalau tak, kemungkinan mereka akan kalah lah. Sebab apa? Sebab boleh dikatakan peluang yang lebih baik adalah datang dari KL City berbanding peluang yang dicipta oleh pasukan Terengganu. Jadi itu untuk pasukan Terengganu. Kita masuk ke pasukan KL City pula. Untuk pasukan KL City pula, apa yang boleh saya katakan adalah mereka untuk game ni secara defense memang bagus. Kenny Parats dan juga Giancarlo bermain dengan sangat bagus, work rate yang tinggi, defense block yang bagus. Kenny Parats dan juga Giancarlo memang menyelamatkan beberapa kali gerakan yang dicipta oleh Hadi Sok dan juga Ivan, serta dibantu oleh Sony Nordin dan sebagainya. So mereka ni memang kompos dan juga mereka punya defense memang agak compact lah. Dan juga perlu berterima kasih lah kepada keeper Kevin Ray Mendoza yang menyelamatkan beberapa percubaan. Dan kalau kita lihat kepada gerakan yang dilakukan oleh pasukan KL City, mereka lebih kepada direct gameplay, iaitu mereka akan cuba membawa bola dengan hantaran-hantaran jauh ke bahagian hadapan, mencari target man mereka iaitu Helisen Keyon, ataupun mereka akan menggunakan Zafri Yahya untuk exploit wide area dan sebagainya. Jadi banyak attacking ataupun banyak serangan yang dilakukan oleh KL City adalah lebih direct dan lebih kepada individual play, iaitu mereka akan buat through ball. Tetapi yang bagusnya KL City ni, apabila mereka melakukan passing yang direct ataupun through ball ke hadapan, adalah mereka berjaya untuk mencari ruang ataupun celahan di antara pertahanan pasukan Terengganu untuk mereka exploit kawasan tersebut. Dan untuk striker pasukan KL City juga, mereka pandai untuk membuat larian di antara dua centre back untuk melepasi penjagaan ataupun kawalan dari centre back pasukan Terengganu tersebut untuk memasuki area yang mana bola tersebut diletakkan
lah sewaktu KL City melakukan direct passing tersebut. Jadi benda tu memang positif. Cumanya kelemahan pasukan KL City ni macam Terengganu juga, mereka kurang klinikal, mereka gagal untuk memanfaatkan peluang yang ada, mereka gagal execute orang kata apa, peluang-peluang yang ada, mereka gagal lah menjaringkan gol. Dan ada beberapa faktor lagi kita boleh lihat kalau KL City punya midfield. Bagi saya Abbas ini mungkin overrated punya player lah, yang mana diletakkan sebagai defensive midfielder. Dia tak boleh nak buat banyak, so dia tak boleh nak bertindak sebagai player yang boleh distribute ball ke bahagian hadapan ataupun untuk melibatkan diri dari dalam fasa menyerang. So Abbas ini juga antara player yang bagi saya dia bukannya player yang bagus dalam transisi, sebab kalau nampak daripada segi bertahan not bad, tetapi daripada segi transisi nak bertahan ke menyerang tu dia tak boleh nak distribute dan dia tak boleh nak contribute something kepada bahagian attacking. Dan kalau kita lihat juga kepada gameplay Kipre yang dibawa masuk pun, Kipre game ni nampak berat sikit lah, mungkin fitness dia tak capai lagi, dan saya mengharapkan yang terbaik lah daripada Kipre untuk improve dari masa ke semasa. Untuk Keyon mungkin dia perlu perbaiki lagi dari segi decision making, dari segi ball control, dari segi positioning, daripada segi finishing dan sebagainya lah. So pasukan KL City malam ni memang boleh dikatakan bermain di bawah below par. Kalau nak banding dengan season-season lepas, KL City juga bermain dengan teruk sebenarnya pada perlawanan ni, tetapi boleh katakan keseimbangan yang ditunjukkan daripada segi mencipta peluang menampakkan yang kedua-dua pasukan ni seimbang, walaupun hakikatnya kepada ball position Terengganu lah lebih kuasai. Jadi untuk Terengganu, carilah peluang untuk mendapatkan 3 mata menentang PDRM nanti, tetapi itulah Omid Nazari tu nampak macam scam. Okey, tak apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.